Alhamdulillah, Allah mengizinkan pertemuan kita kali kedua. Dalam keadaan hari tu datang hujan, hari ni pun lebih kurang hujan juga. Tapi semua hujan adalah nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah nak bagi kita lebih pahala sikit dalam keadaan yang sedikit basah. Ya, insya-Allah. Saya dalam perjalanan di Bukit Beruntung biasanya 1 jam setengah. Daripada Bukit Beruntung sampai sini lebih kurang 1 jam setengah. Tapi kita tak rugilah hidup atas muka bumi Tuhan ni, buat lebih dapat pahala lebih. Hak tu je. Kena ikhlas je. Okey, jadi insya-Allah. Baik. Kita menyambung pengajian kita di dalam kitab kita ni, Syarah Hadis 40. Ya, Syarah Hadis 40. Mungkin JK boleh tolong belikan kalau dia orang nak beli. Ya, kitab-kitab mudah. Kadang-kadang kita beli kitab ni kat rumah tak baca pun, tunggu ustaz datang baru baca. Tapi paling kurang le ada duit yang kita salurkan pada tempat yang betul. Paling tidak mati besok anak tengok, oh ni ayah, peninggalan ayah dulu. Dia tak tahu ayah pun bukannya faham Tapi paling tidak rezeki kita tu sampai pada tempat yang betul, insya-Allah ya. Baik. Kalau saya tengok harga dekat sini RM70. Betul RM70 harga. RM70 berbanding kita order KFC, McDonald, saya rasa kecil sangat lah. Cuma tapi biasa. Manusia ni dia al-bakhilun wal kedukutun. Dia memang macam tu. Dia kalau bawa RM50, dia kata pi pasar malam, dia kata pasal apa sikit sangat RM50 ni. Tapi bila dia mai ke surau masjid, dia rasa besar RM50 tu dia nak bagi. Itu perkara biasalah. Tapi tak apalah, kita didik diri kita, insya-Allah. Buku ni yang ditulis setelah kita bicara pada pertemuan yang lepas oleh Abu Zakaria Yahya bin Saraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Ad-Dimashqi, iaitu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Ini telah kita bincang pada bahagian biografi ringkas. Pada hari ini kita sambung dalam bab kecintaan dan kesungguhan Imam Nawawi dalam menuntut ilmu. Ya, kecintaan dan kesungguhan Imam An-Nawawi di dalam menuntut ilmu. Bab guru-guru tu tak apa, ya, lebih kurang yang tu tidak jadi masalah. Baik. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu yang telah kita baca pada hari itu, yang telah kita mengetahui sedikit sebanyak tentang diri dia tu, yang kita tahu dia meninggal ketika umur 45 tahun. Yang kita selalu kata dia mengajar, belajar, mati tak dan menikah. Kita menikah, mati tak sempat belajar. Apatah lagi kita mengajar. Ya, maka kita usaha baik. Al-Imam An-Nawawi memulakan pendidikan awalnya ketika beliau berhijrah ke Damsyik, iaitu ke Syria. Ya, ke Syria ni dia hijrah, maka di sanalah permulaan pengajian dia. Kalau di kampung tu mengaji biasa-biasalah, SRA, Sekolah Rendah Agama. Tapi bila dia keluar, itulah nikmat dia. Kita duduk di kampung, kalau duduk di kampung tak berkembang, kita kena keluar juga cari ilmu. Sebab tu Nabi diperintah oleh Allah Ta'ala daripada Mekah pergi ke Madinah, daripada Mekah pergi ke Taif, dan merata-rata disuruh perginya. Maka itulah kaedah nak berhijrah, nak cari ilmu, macam itulah Imam An-Nawawi berhijrah ke Syria. Syria ni bumi besar lah. Syria ni kalau kita kata Mekah, Madinah, Palestin, nombor 4 jaduh Syria. Bumi ilmu. Tapi sayanglah bila ada pertembungan sana, pergaduhan sini, berantakan sana, itu dan sini, maka rugi serugi-ruginya. Apabila tiba di Damsyik di Syria ni, perkara pertama yang dicari adalah jami'iyah, iaitu Jami' Al-Umawi, tempat dia belajar. Kalau tempat kita panggil pondok. Kalau pergi Indonesia dia panggil pesantren. Kalau kita pergi mengaji di sekolah yang Arab sikit, dia panggil madrasah. Lebih kurang macam itulah. Tak ada universiti. Ya, dia pun tak masuk universiti. Tapi itulah hakikatnya. Bila dia keluar, mula-mula dia cari adalah tempat menuntut ilmu. Kita keluar, mula-mula cari dekat mana ada internet. Kalau tak ada internet, tak pergi. Kita tanya dulu.
Takut berhubungan dengan internet. Kita tak takut berhubungan dengan Allah Ta'ala kita kurang. Kita keluar, kita cari kat mana dapat gaji banyak. Sedang orang yang macam ni, Al-Imam Nawawi, dia tahu dah rezeki dia, Allah tidak pernah zalim pada hamba dia. Akan tepat pada waktunya, tiba tepat pada tempatnya, tak pernah tertinggal walaupun sedikit. Selagi kita fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, dia akan main. Okey, baik. Maka usaha dia adalah cari tempat pengajian. Kita ni yang makin hari makin berumur, makin hari makin berumur, maka tolonglah jangan tinggalkan usaha untuk tambah ilmu, kerana ilmu adalah nur dan cahaya. Nur, dia bila kita dalam keadaan gelap, datangnya ilmu, dia jadi terang. Dia jadi terang. Ya, kadang-kadang kita pandai baca, kita ni membaca ni bukan dahsyatlah kita ni, tapi agama sendiri tak apa faham. Abu Hurairah meninggal umur 78 tahun, hidup dalam keadaan buta huruf, ummi, tapi meriwayatkan 5,374 hadis Nabi SAW. Kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu, walaupun terpaksa menuntut dalam keadaan hafazan. Macam kita lebih mengenal, kita kenal macam-macam. Di sana beliau telah berjumpa dengan khatib dan imam di jami' tersebut, iaitu Syekh Jamaluddin Abdul Kafi Ad-Dimashqi. Cari tuan guru. Kami dulu pun mengaji, ada orang masuk universiti, saya tak masuk universiti. Tapi pergi ngaji sana, jumpa guru talaqi, pergi jumpa guru, pergi Patani sekejap, cari pergi Kelantan sekejap, kalau ada masa terbang pergi Mujahid Tumsi Muhabbat he, pergi cari belah-belah mana-mana yang kita sempat lah cari. Ada ruang orang beriman, ada orang ilmu Islam je, pergi jumpa, cari, minta nasihat, sikit-sikit pun jadi. Cari ilmu, bertalaqi itu adalah lebih baik. Setelah Imam An-Nawawi menceritakan tujuan asalnya ke sana kepada Syekh Jamaluddin, maka Syekh Jamaluddin membawanya ke halaqah Mufti Syam pada waktu itu, iaitu Syekh Tajuddin Abdul Rahman bin Ibrahim yang terkenal dengan panggilan Farqah. Pergi jumpa tuan guru ni. Tuan guru ni kata, hampa pergi tempat yang lebih cantik. Kita pula bahaya. Anak murid dah belajar dengan kita, tiba-tiba berhenti dengan kita, pergi belajar untuk guru lain, kita kata ini anak murid tak sedar diri. Tu kan. Tuan-tuan kalau belajar dalam kitab Talbis Iblis Ibnu Al-Jauzi, tipu muslihat iblis, dia tipu kita yang merasa tok guru ni, dia tipu kita yang merasa ustaz-ustaz ni. Kita ni cari followers, cari peminat, sehingga buatlah satu kumpulan peminat kita ni, bangga peminat kita ramai. Sehinggalah kalau peminat kita keluar dan berdaftar dengan peminat orang lain, kita kata tak boleh ni derhaka kepada guru. Tapi dah, guru-guru lain ni dia rasa bangga bila pelajar dia nak berhenti dan kemudian nak menyambung pelajaran. Tapi kalau nak berhenti tak sambung, yang tu dia tak suka. Malah dia sendiri memperkenalkan, kat aku tak payah, sebab kamu dah sekian-sekian, kamu pergi kat sini, yang ini mantap. Begitulah keadaannya. Kalau nak jadi tuan guru, nak jadi ustaz, begitulah keadaannya. Baik. Dan ketika itu Syekh Jamaluddin ni bawa pergi kepada halaqah. Apa itu halaqah? Halaqah itu adalah kalau kita pergi ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, kita akan jumpa bahagian belakang tu mereka buat pusingan, pengajian yang kelompok. Itu namanya halaqah. Tuan-tuan perasan tak kalau kita hari Jumaat tu ada tazkirah Jumaat, itu sebenarnya dipanggil sebagai halaqah. Tapi kalau ikut sebahagian besar ulama, mereka pada asasnya mereka tak setuju adanya halaqah sebelum adanya khutbah. Kenapa? Pertama sekali, mengalih pandangan kita lebih pandang kepada tazkirah daripada khutbah. Khutbah pakat lena siap mimpi, tapi tazkirah tegak. Berkejut-kejut kita nak start tazkirah ni, sehinggalah pada ketika tazkirah kita kehilangan sunnah. Mana sunnahnya? Sunnahnya para sahabat, dia masuk masjid, apa dia buat? Yang pertama sekali tahiyatul masjid 2 rakaat, Allahu Akbar. Habis tahiyatul masjid 2 rakaat, apa sahabat buat? Allahu Akbar, 2 rakaat solat sunat mutlak.
Habis lagi bangun lagi, Allahu Akbar, 2 rakaat solat sunat. Habis lagi bangun sampailah azan dilaungkan. Itulah sunnah sebenarnya. Itu sunnah apa? Sunnah para sahabat dan sunnah Nabi. Nabi tak buat, tapi Nabi tidak menghalang para sahabat buat. Ya, para sahabat ni dia pergi kepada tiang-tiang masjid ni, maka mereka hari Jumaat ni dia tak duduk saja. Kita ni dah plan dah. Alhamdulillah dapat rehat sekejap. Masuk tu lena. Syahid terus. Oh tu manusia. Allah Rabbi. Tapi itulah yang saya selalu kata, kalau tuan-tuan rujuk pada orang Bangladesh, orang India, orang Pakistan pada awal-awal tahun 90-an, masa mula-mula mereka mai dekat Malaysia dulu, cuba tengok mereka laju saat bangun, Allahu Akbar, laju. Mazhab Imam Hanafi sangat tekan perkara-perkara sunat ni. Kenapa? Disebabkan perkara fardu ni kita buat compang-camping, jadi sunat ni lah duk pijak tampal ni. Jadi pada hari Jumaat, Bangladesh, Pakistan dulu mereka masuk saja 2 rakaat tahiyatul masjid, sambung lagi 2. Kita yang tak faham ni dong, apa mereka ni duk buat? Kan? Lah ni bila dah duduk 10 tahun dekat Malaysia, mereka pun tinggal tengok orang Melayu tak buat. Itulah perangai kita. Rugi. Sebab tu walaupun ada sebahagian ulama kata nak buat tazkirah tak ada masalah, cuma saya rasa macam terganggu lah sikit. Orang yang nak solat sunat, orang nak zikrullah, orang yang nak iktikaf tu macam terganggu. Tapi kita terima macam-macam pandangan tu, tak ada masalah apa-apa. Itu namanya halaqah. Halaqah ni maksudnya apa? Kita belajar ilmu, tapi halaqah ni biasanya tak ramai ya. Macam ni kita lah, kita tak boleh panggil ceramah ni, kita kata halaqah lah macam ni. Cuma halaqah ni dia duduk berdepan dengan guru. Dia duduk berdepan dengan guru, dia boleh dialog dengan guru. Dan beliau telah belajar beberapa pelajaran dengan Mufti Syam dan melazimi mufti tersebut untuk beberapa ketika. Dia ambil beberapa kitab, beberapa pelajaran. Sama ada dia nak mengaji tentang akidah atau tauhid dia panggil, atau dipanggil usul apa? Usuluddin. Atau habis dah tauhid nak pergi mengaji bab ibadah, bab fiqh, atau nak mengaji bab akhlak, atau nak mengaji bab muamalah, atau nak mengaji bab jenayah dan sebagainya. Banyak sangat ya yang kita boleh mengaji. Dan ketika Syekh Tajuddin merupakan guru pertama bagi Imam An-Nawawi, jadi guru yang mula-mula bagi peringkat dia menengah lah lebih kurang tu, maka adalah Syekh Tajuddin. Setelah itu Imam An-Nawawi telah berpindah ke Al-Rawahiyah atas nasihat Syekh Al-Farqah, kerana Syekh Al-Farqah tidak mempunyai kemudahan seperti tempat tinggal dan juga tidak mempunyai sekolah melainkan Syarimiyah. Maksudnya apa? Guru ni dia seronok bila dia kata aku tak ada kemampuan dah, yang ni tak ada tempat duduk, tak ada kitab, kurang lah apa, aku ada kawan hampir mengaji kat dia, lagi bagus. Contoh macam tu. Guru ni dia kena ikhlas. Dia tak boleh duduk. Ada di antara kita buka kelas, lepas tu kata kat kelas lain tak elok pula tu. Mai daftar sini. Kau tengok kelas tu bukannya ada apa. Tu pun bahaya juga. Bahaya, sangat-sangat bahaya. Ustaz pun mendengki juga. Kau jangan panggil ustaz tu. Ustaz tu mengajarkan betul. Ya, ada. Bukan perkara gaib benda ni dah. Ada perkara benda bukan perkara gaib lah. Ini perkara-perkara yang jelas di depan mata. Kenapa? Talbis iblis, tipu muslihat iblis. Iblis datang kepada pemimpin besar-besar, tak payah dengar cakap ulama. Dia orang bukan ada apa, aku ada jawatan. Habis. Tak. Iblis pergi pada ulama, kau tinggalkan sekejap hukum tu, pergi berdamping dengan pemimpin, kau akan dapat hadiah banyak. Iblis datang pula kepada penceramah, kau ceramah bagi cerita best-best sikit, biar datang ramai orang walaupun hadis tu palsu, lagi teruk. Tu kan. Iblis datang juga pada ahli Al-Quran, kau pergi belajar lagu masuk pertandingan sehingga kau terkenal sebagai qari dan qari'ah, menang pertandingan, orang puji kau, akhirnya dekat akhirat masuk neraka Jahannam. Adalah hadis sahih belaka. Sebab tu iblis dia tak pernah duduk diam, melainkan dia ikut kita setiap ketika.
Ya, maka sebab itu kita nak ngaji di sini, belajarlah seumpama guru-guru yang mengajar Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu. Dengan itu Syekh Al-Farqah telah membawa Imam An-Nawawi kepada Syekh Al-Kamal Ishaq Al-Maghribi. Kita sebut setiap satu supaya kita pegang amanah buku ni. Imam An-Nawawi memulakan pengajian dengan Syekh Kamal dan beliau telah menyediakan sebuah rumah yang sederhana bagi Imam An-Nawawi. Tuan-tuan, siapa yang ada rumah lebih atau rumah dia besar, cuba-cubalah sediakan bilik musafir khas kat bahagian tepi ke, atau ada rumah kosong, bila penceramah datang, bila siapa-siapa datang sajalah untuk buat kebaikan, maka offer dia untuk duduk di sana. Kerana ada dalam riwayat Ibn Majah, salah satu daripada orang yang pahala ketika dia buat di dunia, pahala di dunia pun dapat, dekat akhirat ketika dia mati pun setelah itu dapat. Apa dia? Apabila ada orang yang buat rumah untuk musafir. Saya tuan-tuan, sebelum PKP, minggu pertama Simpang Renggam, minggu ketiga Simpang Renggam, minggu keempat Utara, Kedah, Perlis dengan Pulau Pinang. Ya, lepas tu minggu kedua saya belah Melaka dengan tu, merata-rata. Tapi setiap kali kita pergi, berlumba-lumba manusia. Ustaz, tak payah tidur hotel, buat apa nak bayar? Saya ada homestay, duduk percuma. Bawa lah berapa ramai nak duduk pun. Homestay 11 bilik tuan-tuan, 11 bilik. Kita pergi 2 orang yang dengan reba. Swimming pool, jenuh berenang tenggelam tu manusia. Tapi yang kita syok tu apa? Yang kita syok sebab dia kaya dan dia tak kedekut. Dia kaya dan dia beriman. Kalau ikut banglo dia tu, sewa satu malam RM1,500. Kan? Dia kata tak payah. Walaupun ada orang booking Sabtu dengan Ahad. Tak ada masalah. Kita tak apa. Ustaz duduk. Saya kata banyak sangat ni. Tak apa, Ustaz duduk. Paling tidak esok Ustaz boleh jadi saksi saya masuk syurga. Tu dia dahsyatnya, seronok sungguh-sungguh. Kita yang jadi ustaz pun kita kata, ya Allah, kadang-kadang jiwa kita pun tak sampai macam tu. Sebab tu tuan-tuan, dalam ramai-ramai kita ni, ya, kadang-kadang kita pandang dia macam tak berapa cerdik. Kan, kita pandang dia macam biasa-biasa, ya. Tapi rupa-rupanya amalan dalam hati dia tu besar di sisi Tuhan. Kita duk rasa kita lah segala-galanya, kita lah ini, kita lah itu. Rupa-rupanya dalam badan kita ada satu perasaan ujub, bangga diri, yang akan tertolak daripada masuk syurga. Amalan la khaira fiha, tak ada amalan langsung pada dia, maka dia ahli neraka. Ni kita nak usaha untuk letak diri kita itu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sebab tu saya pesan, bila mana ada ulama bagi rumah kepada An-Nawawi, maka kita kalau ada lebihan, maka cari ruang. Bukan tak boleh buat rumah sewa. Rumah tu kalau awak tak sewa pun makan tak habis dah. Nak makan apa sangat, kencing manis, darah tinggi pun dahsyat dah sekarang ni. Apa sangat yang nak makan? Al-Imam Nawawi telah memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan belajar dan menekuni setiap pelajaran bersungguh-sungguh, sehingga ilmu telah menutupi segala keinginan nafsu beliau seperti lapar. Tu dahsyat. Imam Nawawi ni, dia bagi, bila dah dapat ruang ni, dia belajar ni sungguh-sungguh. Tanda kita usaha ni macam mana? Paling tidak bila ada ni, pergilah beli buku. Itu je lah, beli buku. Cameraman pun beli buku nanti. Ya, bukan rakam saja. Ya, sungguh. Ni asyik rakam aja. Dia pun itu sungguh beli. Paling tidak jadi bukti. Seronok kita. Sebab apa? Sebab kita semua akan jadi saksi antara satu sama lain untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah RM70 tak besar mana pun. Tak payah pergi kedai, online pun boleh beli sekarang. Tak payah susah. Kalau rasa susah sangat, suruh HJK pergi beli. Kan ya? Sangat-sangat mudah. Maka kita belilah. Kenapa? Cuba tengok Al-Imam Nawawi, ruang yang dia dapat. Ni ruang yang kita dapat. Ada orang kata, Ustaz, masa dia nak panggil tu kan, Ustaz ni baru masuk TV, semalam pun dia keluar TV, dia kata kat saya lah. Lepas tu, kami nak panggil, surau kami kecil aja. Rasa macam tak layak nak jemput Ustaz. Saya kata, yang hang rasa macam tu pasal apa? Saya tak ada apa-apa pun.
Sama juga kelas esok saya di lusa di quarters Jalan Duta, quarters kerajaan Jalan Duta. Depa pun terkejut, ustaz macam mana boleh datang mengajar kami ya? Kami pun tak sangka ustaz boleh. Saya kata tak apalah, kalau ada rezeki di situ adalah, tak ada masalah. Kalau nak ikut hati lah, ikut hati kita yang cepat nak mati ni, 1 jam setengah balik, 1 jam setengah datang, penat memang penat. Tapi untung hari tu makanan sedap. Malam ni apa? Ada? Tak ada. Apa kan? AJK patut-patutlah sikit. Kau fikirlah, jauh datang. Lapar. Okey, baik. Tapi hari tu sedap, sangat sedap. Isteri saya pun puji. Saya puji 3 kali puji. Memang sedap sungguh. Lain kali bagi lagi ya. Okay, baik. Okay. Baik. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata dia bersungguh-sungguh. Maksudnya belajar sungguh-sungguh. Sehingga kan nafsu dia tu, dia tak lapar. Duduk dalam kelas tu, dia tunggu kelas tu. Kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan, ada sahabat kata, aku duduk di depan Al-Imam Syafi'i. Aku nak buka, nak selak ni pun aku selak seluruh, takut kacau dia. Takut kacau Tok Guru. Ni Tok Guru pun orang komen. Tu kan. Tok Guru pun netizen dalam Facebook ni, dia kutuk Tok Guru lah, macam-macam. Sedangkan Tok Guru tu yang ngajar dia baca Fatihah. Dia macam-macam dahsyat. Kami sangat takut. Kami dulu ngajar, belajar dengan Tok Guru ni. Mula-mula kita mengaji pondok, kita pergi dulu nak masuk, pergi ambil baldi dulu, cedok air di perigi dan bawa ke rumah Tok Guru untuk kegunaan Tok Guru. Bukan satu kewajipan, bukan, tapi satu latihan dan tarbiyah. Menganggap Tok Guru, asbab dia tu lah kita kenal alif bata, kita kenal Allah, kita kenal Rasul, kita kenal itu. Bukan mak bapak yang ngajar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ngajar tu ustazah dengan ustaz kat sekolah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita bongkak dengan ustaz, dengan ustazah dekat sekolah tadika, itu tanda kita tak cerdik lah tu. Mana ada kita jumpa anak kita, adik dengar sini, ikut la ilaha illallah, nak mengislamkan, tak ada. Sebab Islam bukan keturunan. Islam bukan keturunan. Tapi tu pun kita sombong. Ya, kita sombong, ya, komplain cikgu buat tak kena, cikgu buat macam ni dan sebagainya lah. Maka Imam An-Nawawi sehingga dalam kuliah dia, ada dalam kelas dia, ketika dia belajar, lapar pun tidak. Dah habis kelas sekarang baru lapar. Macam saya. Patut AJK kena fikir lebih sikit. Al-Imam Nawawi berkata, selama 2 tahun aku tidak pernah meletakkan badanku ke lantai, yakni berbaring. Dalam tempoh 2 tahun dia mengaji kitab, maksud dia tidur tu bukan tidur secara baring kita atas katil Dreamland, Dunlop pillow, Vono, Maya Karin. Bukan main. Ada orang tidur, tilam dalam tu ada air, tilam berair tu. Pakai remote control, nak panggung sikit pakai remote, malaslah nak bergerak itu. Tidur ni sampai orang tahajud kita terkejut. Macam tu keadaannya. Tapi Imam Al-Nawawi dia kata 2 tahun aku tidur macam mana? Tidur ni mengiring-mengiring, tidur ni sandak-sandak, lepas tu masuk kelas. Tidur ni lepas tu buka kitab dan sebagainya, rujuk. Kita 2 tahun PKP, kitab tak buka, Quran tak buka. Duk buka WhatsApp dia tolak piu. Mengarut. Saya kata termasuk diri saya. Maka sifat kelalaian adalah satu perkara yang sangat-sangat merugikan manusia. Merugi. Kita yang tua ni, bukan kita tak tahu, yang kita pun nak kata tak cerdik, nak kata bodoh pun bodoh juga. Dalam agama bukannya faham pun, tapi tak nak mengaji. Dia tak nak mengaji. Kadang-kadang isteri kita tanya, bang, ni nak tanya ni, saya ni darah haid dah mai sampai 17 hari lah ni, kan? Macam mana bang? Lah kalau dah haid tak payahlah semayang. Tu fatwa abang dia tu. Tu kan, tak payah semayang. Bini pula tak reti, sebab bertahapkan kepada suami dia. Maka dia pun tunggu masuk hari ke-30. Suami pun sampai macam tu, sampai tua. Maka suami akan tanggung dosa sampai dia mati. Dia kena minta ampun pada Allah Ta'ala. Patut orang perempuan ni dia 15 hari ya maksimum.
Masuk hari ke-16, haid dia tu tak kira haid dah, kira istihadah, darah penyakit, dia kena solat, dia kena puasa, tapi dengan setiap kali solat itu wuduknya wuduk yang baru setiap kali wuduk. Macam tu, ya, sifat tu macam sifat orang yang mai solat tapi solat dia dalam keadaan yang kencing dia tak lawas. Orang yang kencing tak lawas tu. Jadi masuk waktu saja dia pergi ambil wuduk, maka dia mai solat. Lepas tu sat lagi Isyak dia nak solat, dia kena pergi basuh-basuh dulu, ambil wuduk semula dan dia terus solat. Memperbaharui wuduk. Sama dengan orang istihadah tadi tu, kita kena faham ilmu yang kita nak bagi. Semalam saya program tanyalah ustaz, habis-habis program tu kru-kru tu semua mai duduk sebelah. Ada seorang abang tu kata, ustaz, ni nak tanya sikit ni, tapi di luar program lah, dah habis dah masa tu 2 jam dah habis duduk sembang. Kita nak tanya pada hukum ni, hukum kalau ada seorang anak lelaki mati, anak lelaki mati, dia belum kahwin dan apa yang dia ada sekarang ni mak dengan ayah dia lah, adik-beradik pun semua ada. Jadi hukum pemberian atau pembahagian harta faraid pada orang bujang, tu dia tanya. Tapi alhamdulillah dia tanya pada tempat yang betul. Ini pun kita hati-hati tuan-tuan. Nak ambil reta, katalah anak tu meninggal dulu, kita nak ambil semua sekali kan? Nanti sat dulu. 1/3 bagi dekat mak dia, 2/3 bagi dekat ayah. Komplit lah, habis lah. Kalau ayah dah mati, boleh turun ke adik-beradik dia. Hati-hati juga, jaga-jaga. Orang perempuan kalau ada lagi kena jaga. Pasal apa? Suami meninggal, ini benda yang selalu kita sebut. Suami meninggal, orang perempuan dapat 1/8 daripada harta suami. Tapi kadang-kadang isteri ni lupa ketika dia menguruskan tu, dia lupa pada pak mentua dengan mak mentua dia. Pak mentua, mak mentua layak mendapat 1/6 dan 1/6 setiap seorang. Banyak, lebih banyak pada isteri lagi. Okay? Anak perempuan 1/4 setiap seorang, atau 2/3 bahagi sama banyak kalau 2 orang dah lebih, dan anak lelaki 1/2. Maka hak ni perkara ilmu faraid. Pagi tadi saya kuliah duha di Surau Taman Permata, Hulu Kelang. Kami cerita juga dalam bab-bab ni sebab ramai orang duk tanya ni. Ilmu faraid adalah ilmu yang paling cepat pupus di atas muka bumi Tuhan. Kenapa? Sebab manusia lara. Semua nak bagi sama banyak. Tak payah lah ustaz, lebih kurang sudah lah. Boy. Kan? Lelaki dapat 10,000, perempuan dapat 5,000 lah. 1/4 dengan 1/2. Orang perempuan kata, mana Aci? Kau ingat Aci buka pintu. Ni hukum Tuhan. Kan? Tapi sayang, ruginya kita bila orang tua macam kita tak ada ilmu, dan kita biarkan ilmu ni, ilmu yang tak ada ilmu sampai pada anak-anak, dan berterusan generasi kita orang yang tak faham ilmu. Sebab tu kita kena tegas, ya, dalam hal ni kita kena bagi tahu bagi elok-elok. Dan dikatakan bahawa Imam An-Nawawi tidak suka membuang masanya melainkan pada perkara yang ada berkaitan dengan ilmu. Dia nak buat, dia pastikan hidup dia manfaat dulu. Dia nak beli buku, katalah beli kitab, tu ada ilmu. Dia nak pergi mana, di sana ada ilmu yang dia boleh cari. Dia nak pergi ziarah di tempat mana, nak pergi ziarah di Palestin ke, di sana ada ilmu yang dia boleh dapat. Dan kalau tak ada, dan tak ada menguntungkan dia dari sudut pencapaian ilmu, maka dia tak mahu. Dia tak mahu. Dia tak nak buat perkara yang sia-sia. Kerana Allah bagi pada kita tak pernah sia-sia. Semuanya ada nilai, ada pahala, ada kebaikan. Cuma kita saja yang tak berapa cerdik menilai pemberian, tawaran dan offer daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu kita ni tuan-tuan. Malaikat letak berapa banyak? Malaikat membentangkan ajnihahnya, sayap-sayap. Kenapa? Mengutuskan rahmat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita. Kita dongak tak nampak lah, kan? Malaikat Jibril saja 600 sayap. Semua orang bacalah hadis. Tu pun kadang-kadang kita tak mau, kita tak minat dengan tawaran Allah. Duduk dalam ni bukti yang kita mencintai Nabi SAW. Orang yang ikut sunnah, maka dia akan dapat syafaat baginda Nabi SAW. Maka jangan buang masa. Katakanlah kita tak boleh ni, handphone saya ada 191 orang dalam kuliah ni, dalam Facebook. Handphone kita tak boleh tinggal, maka kita bubuh dalam handphone kita tu benda yang memanfaatkan kita. Tak ada masalah. Kalau kita tak boleh tinggal handphone, tak ada masalah. Tapi buh yang manfaat. Tengok video ceramah. Tengok video selawat. Kan ya? Kemudian hati-hati lah.
perkara buruk yang kita duk jumpa dengan handphone. Orang main mengadu dengan saya, lelaki umur 75 tahun, tiap-tiap hari tengok blue film dalam video. 75 tahun. Tu, bila faham sangat dah pasal ini, duk main tolak tu, dia berkenan lebih. Kan? Jadi ini perkara paling yang kita kena jaga ni. Dah lah anak-anak kita tak tahu nak kata lah. Tuan-tuan kalau mengaji tentang telefon lah. Telefon ni asasnya masa mula-mula tak ada telefon, hubungan kita sangat kuat. Sangat kuat. Kita duduk di jalan kebun, masa tu hutan belantara lah katakan. Hutan belantara. Adik kita dulu duk ada dekat Kamunting, Taiping. Kita buat kenduri kecil saja, tapi kita sanggup start kereta Opel kita tu gede. Paling tidaklah dulu naik bas yang tekan keting kena tahan komini pula tu masa tu. Pasal apa? Kasih sayang kepada adik tu nak panggil jemput mai kenduri. Bila tak ada handphone, kita bergerak dapat pahala. Jumpa adik-beradik, silaturahim kukuh. Nak pergi tu potong dulu buah pisang. Tu dia satu tandan, bubur lambas bawa pergi tu nak hadiah kat adik. Duduk sana, adik terima kita sebagai silaturahim yang baik, dia dapat pahala. Dia nak datang sini, macam-macam dia buat. Paling tidak dia rebus telur, buat bunga telur. Kan? Ya, segala macam usaha ni tak tahu nak cakap. Selesai, banyak perkara tak, hubungan makin kuat. Walaupun jauh. Tapi dia mai-mai satu ketika, Graham Bell cipta telefon. Bila cipta telefon saja, telefon membunuh sebuah pertemuan. Dulu ada pertemuan. Bila naik saja telefon ada, telefon yang jenis satu tak di telinga, satu pusing di sini. Kering, kering. Halo. Weh, ni anak buah nak menikah, main rumah nah. Masa tu adik kita tanya hak Kemunting tu, abang tak main rumah kah? Akulah sibuk. Membunuh sebuah pertemuan sebab mentang-mentang ada telefon. Okey, mai pula time kita ada handphone, lagi teruk, membunuh sebuah perbualan. Buat kenduri kahwin, pi tempah sekepinnya kad kahwin, ambil gambar, tekan dia perap tu ngantar WhatsApp tu. Lagi teruk perangai dia, ngantar jemput dalam grup je. Ni nak jemput ke tidak ni sebenarnya ni? Kan, jemput dalam grup aja. Akhirnya telefon membunuh sebuah perbualan. Habis, pertemuan pun hilang, perbualan pun hilang. Kita pula tengok jemputan tengok baca, lepas tu tengok jadual, oh kosong. Apa kita jawab? Kita jawab pun bukan dengan mulut, dengan tangannya. Rasa macam nak pi, kita jawab macam ni. Senyum sikit. Hak tu. Oh, cukup bahaya kalau kita tak jaga. Sila-sila. Baik, insya-Allah tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Kita tengok yang tadi tu. Beliau berusaha bersungguh-sungguh siang dan malam bagi mempelajari, mengulangi dan menekuni setiap pelajaran. Itu sifat yang perlu ada bila kita menuntut ilmu. Ya, kita bukan hanya belajar, tapi kita ulang. Kalaulah kita sekolah tahfiz, macam saya ada sekolah tahfiz kecil ni, kalau budak-budak tak ulang, maka dia akan lupa benda tu macam tu je. Maka dia kena mengulangi. Sebab tu saya semalam di Masjid Kampung Raja Uda, Port Klang, mengajar Masjid Kampung Raja Uda tu, saya ingat 12 tahun dengan 14 tahun dah. Semalam habis, bulan lepas habis dalam bab jenazah, fiqh jenazah. Semalam ulang balik ringkasan. Dulu kita mengaji setiap satu tu, semalam buat ulangan ringkasan. Kenapa? Sebab yang mengaji tu bakal jenazah belaka. Geng kencing manis, darah tinggi, gaut, mana ada kuat ingatannya. Jadi kita remind balik. Akhirnya baru dia perasan gitu. Dia mula pula ringkasan. Itulah mengaji ni, dia mesti kita belajar satu, ulang satu, menekuni. Maksudnya perhati sungguh-sungguh. Perhati sungguh-sungguh. Nak belajar menghafal, dia bukan boleh gini tuan-tuan. Gini, tutup, buka lari gitu. Dia tak boleh gitu. Nak belajar menghafal, kita kena baca, pandang dengan mata, sebut dengan mulut kuat, dengar dengan telinga 40 kali. Ulang. Kalau tak boleh 40, ulama kata 65 kali. Malah sebahagiannya buat 100 hingga 1000 kali. Akhirnya bila dia dapat, sampai mati dia tak lupa.
Dia tak lupa, dia tak payah risau. Sebut satu je, zoom, dia sambung. Surah Yasin. Asal kita boleh sambung. Daripada kecil sampai ke besar. Dengar surah Yasin aja. Itu bagi keadaannya. Maka kalau kita nak belajar, kena belajar, ulang dan tekuni. Dan ini merupakan antara sifat dan kesungguhan Imam An-Nawawi dalam menuntut ilmu. Tolong amal 3 ni. Belajar, ulang dan tekun. Ini fokus. Ya, kena fokus. Selain itu, Imam An-Nawawi telah menghafal kitab At-Tanbih karya Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi selama 4 bulan setengah sahaja. Allahu Akbar. Kita sampai dekat nak mati, wadduha tak ngapal-ngapal. Kan? Nasib baiklah PKP hari tu. Baru anak-anak perasan, bini perasan, laki aku bangang rupanya. Baru perasan. Hari tu kan solat tarawih tak boleh buat ke masjid, buat di rumah. Bini belakang kata, "Cu, tu atuk engkau tak lain lah, quluhu aja dibacanya nanti. Setiap malam sepanjang 30 hari." Tu pun kadang-kadang lepas tu tak sedar ke diri juga. Biar lagi quluhu ajalah. Tabat yada ajalah. Kadang-kadang manusia. Kenapa? Dia tak kasih pada diri dia. Kenapa? Al-Quran adalah kitab yang paling besar sekali. Bukan kitab lain, Al-Quran. Tapi kalau bukanlah menghafal semua, kalau kita ikut kemampuan, tapi usaha sikit-sikit supaya jangan mati dalam keadaan rumah dekat jalan kebun ni besar no, ada tanah bereka-reka, simpanan dalam bank 200,000, anak-anak semua masuk universiti, bapa ngapal 4 surah daripada 114 surah. Tak ke gila namanya? Ya. Baik, hak ni kita kena mengaji sungguh-sungguh. Dan kemudian beliau telah menghafal sebahagian perkara-perkara berkaitan dengan ibadat dalam kitab Al-Muhazzab, sehingga beliau telah menguji hafalan Imam An-Nawawi terhadap kitab-kitab yang telah dihafalnya. Terbukti An-Nawawi telah menghafalnya serta memahami kandungan dalam kitab Al-Muhazzab. Untuk guru dia test satu. Mak bapak tolong hati-hati kalau ngantar anak. Kita sekolah agama, sekolah Al-Quran, sekolah hafiz ni, dia mak bapak pun kadang tak sabar. Ustaz, ni nak masuk, ni nak tanya, lepas ni dia belajar ke mana? Belum masuk di sini dah mengajar, lepas ni nak belajar kat mana? Cepat no. Agak-agak berapa tahun? Saya kata saya tak jamin berapa tahun. Kenapa? Sebab tuan dah berpuluh tahun pun tak ngapal. Sampai sekarang tak datang, ditinggalkan anak dia gitu je. Iya. Kadang merapu kita. Ada atuk dengan nenek datang. Cucu ada 2 orang. Dan dia kata, "Ustaz nak tanya, cucu saya ni yang kecil 8 juzuk dah. Tapi yang besar tu baru 4 juzuk. Asal? Cuba Ustaz cek dengan ustaz-ustaz lain tu, anak-anak buah ustaz tu mengajar tak betul kot." Dia nak cari salah kita juga. Sedangkan waktu demo datang dulu, bukan kata juzuk, Quran pun tak kenal. Itu masalah manusia. Bila akhir dia tanya, "Ustaz, ni budak-budak ni, anak-anak buah ustaz yang ustaz-ustaz muda ni tak mengajar betul kot." Saya kata ginilah, bersyukurlah kita, cucu kita seorang 8 juzuk dengan 4 juzuk. Atuk dengan nenek dia dah berapa juzuk? Senyap. Sampai sekarang tak komplain. Dah sungguh. Kadang kita selalu berbicara tentang orang lain. Bangga, inilah cucu saya, hafal Quran, angkatlah dia jadi imam. Kau suka hati je ya. Mengaji semalam pasal bab aurat dalam solat, dalam program Tanyalah Ustaz tu kan. Ramai orang tanya, macam-macam orang tanya. Dia kata, "Ustaz, ni ada imam kita, ada 2 orang di antaranya. Seorang ni pakai seluar panjang dengan t-shirt, ya, tapi dia Al-Qurannya bagus, akhlaknya baik dan sebagainya. Seorang ni pakai jubah, tapi baca Quran ni bunyi macam Jerman." Tu bunyi, kalau bunyi Jawa boleh tahan lah, ni bunyi macam Jerman. Hak paling buruk dalam jubah ada gudang garam. Ya tu lagi teruk. Mana satu nak pilih? Saya kata jangan pilih yang jubah tu, pilih yang pakai t-shirt tu. Kerana syarat untuk jadi imam bukan pakaian. Nabi bagi tahu syarat jadi imam pertama penguasaan Al-Quran. Mana kalau dah semua Quran kita lebih kurang aja,
Pilih yang kedua, penguasaan sunnah. Siapa yang paling banyak beramal dengan sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, kalau dah semua sunnah pakar belaka. Yang ketiga, tengok siapa yang masuk Islam dulu. Kita masuk Islam belaka dah. Yang keempat, tengok siapa yang paling tua antara kita. Jadi tengok kejap lagi siapa yang paling tua, suruh jadi imam. Ya, sebab memang orang paling tua lebih banyak ilmunya, lebih banyak amalannya. Tapi kita lagi tua lagi tak reti. Kadang malu dengan diri sendiri lah. Saya pun sama, cuma kita kena usahalah. Okey, baik. Al-Imam An-Nawawi telah membaca dan mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran setiap hari. 12 mata pelajaran. Kita pergi sekolah, kalau pergi sekolah menengah agama tinggi, kita pergi 33 mata pelajaran. Pergi universiti yang gitu gini, pergi duduk dekat pondok pun jenuh tuan. Pukul 4 pagi dah mengaji dah. Pukul 4 pagi dah baca kitab dah. Baca kitab duduk macam ni. Kan ya? Tapi itulah dia tarbiyah. Bila kita tarbiyah daripada kecil, alhamdulillah. Cuba tengok kita, sifat kita orang Melayu. Kita orang Melayu tarbiyah daripada kecil baca muqaddam. Baca muqaddam sampai ketua baca muqaddam. Bila suruh baca Al-Baqarah ya, panjang. Ini sifat kita. Cuba jadi macam orang Arab. Lepas Al-Fatihah, terus belajar Al-Baqarah. Sebab dia surah yang kedua lepas Al-Fatihah. Habis 286 ayat. Baca yang lain, Cina kata sap sui. Senang lah. Tapi nak buat macam mana? Kita dah biasa mengikut kita. Antaranya, beliau telah membahagikan pelajarannya kepada beberapa bahagian pelajaran. Al-Wasit, Al-Muhazzab, Al-Jam'u Baina Al-Sahihain, ya, Sahih Muslim, Al-Luma' untuk nahu dan sebagainya lah. Maka dikatakan di sini, aku telah menulis atau menambah setiap perkara yang berkaitan dengan syarah-syarah yang tidak jelas. Ini orang hebat. Kita ni baca buku, bila kita rasa buku ni tak berapa bagi clear dengan kita, so ambil pensel, contek. Apa benda yang perlu kita letak kat situ supaya lebih faham. Lebih faham. Sebab tu Imam Muslim, anak murid Imam Al-Bukhari, dia tulis kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim tak ada syarah dan penerangan, mai dekat An-Nawawi, An-Nawawi buat syarah Sahih Muslim. Dia jadi macam tu. Maka lebihlah kita memahaminya. Tambah-tambah kita yang tak berapa banyak ilmu ni, bila kita baca hadis, dah ada dah dia punya pengajaran kat bawah tu, memang cantik. Jangan takut untuk conteng di buku. Malah di Al-Quran juga boleh letak tanda untuk kita ingat. Oh, ni hukum dia MA, mat asli. Tu kan ya. Dia tak ada masalah apa. Cuma orang Melayu cukup jaga Quran ni sampai duduk dalam almari tak angkat-angkat, baca pun tak. Dia jaga sungguh. Dia takut budak-budak pegang Quran. Akhirnya anak-anak dia kenal Doraemon daripada kenal Allah Ta'ala. Ini bahaya sangat-sangat kita ni. Menjelaskan perkataan, dia syarahkan mana-mana kitab lain, dia tambah tulisan tu supaya apa? Bagi jelas, yakni menjelaskan perkataan dan ayat. Kalau ayat tu macam tergantung, ayat tu suka difahami, penulis faham, tapi kita yang baca tak faham. Sebab tu dalam usul fiqh, kalau kita mengaji, kita akan jumpa kaedah fiqh. Apa kaedah dia? Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, bukan apa yang kamu faham. Kita duk tengok dekat luar sana, kata orang duk sembang babang-babang gini. Tu duk mengata ke orang. No, bukan. Saya duk mengajar. Apa yang saya sampaikan, cara pemahaman saya, mungkin tuan-tuan dengar dengan cara pemahaman tuan-tuan. Sebab tu, setiap kali habis kuliah, kita akan buka 1-2 soalan. Takut-takut ada yang tak faham. Cuma kita orang Melayu kurang banyak tanya. Sangat kurang. Bila ustaz dah balik dah, mereka buat majlis fatwa baru, ustaz sesat. Ini jadi masalah. Di mana-mana kita akan jumpa orang yang macam ni. Tanya, tak apa, insya-Allah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, tangguh dulu. Insya-Allah, bagi tinggal nombor telefon, saya rujuk dalam kitab dulu. Sebab saya bukan komputer. Komputer pun hang. Komputer pun hang. Apa sangatnya? Yang ni membetulkan kesalahan bahasa
dan Allah Subhanahu wa taala telah memberkati aku. Apa maksud Allah berkati dia Imam Nawawi ni? Kesungguhan Allah bagi itu, Allah bagi pada Imam Nawawi tak boring belajar. Allah bagi kepada Imam Nawawi tidak nak cepat pandai, bukan, tapi dia nak belajar. Kita Allah bagi kat kita, tapi nak anak tu cepat-cepat 3 tahun mesti pergi habis khatam Quran. Ya, bapak dia ulang 3 qul aja sepanjang hidup. Bahaya. Dan waktu dan kerja aku, maksudnya Allah berkatilah Imam Nawawi ni, dia tak boring dalam mengaji ilmu, waktu dia sangat-sangat dimanfaatkan, kerjaya dia tu untuk cari ilmu apa sebagainya, dia tak risau. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang membantuku. Jadi saya tak nak panjang kuliah kita, lebih kurang macam tu, nak bagi tahu bahawa inilah rasa cintanya, kesungguhannya Imam An-Nawawi terhadap bab menuntut ilmu. Maka perkara yang paling besar yang kita nak belajar adalah dia tidak suka mensia-siakan ilmu. Maka kita selagi hayat di kandung badan, itu kan kata siapa, Ahmad Jais ya, selagi hayat di kandung badan, jangan sekali dikau lupakan perintah Rasul dan perintah Tuhan. Itu ni kita dah abai, tak habis-habis kedai mamak, sat pergi pi sana, sat pergi pi sini, buku tak ada langsung. Ya, kitab tak ada langsung. Usaha nak belajar tak nak. Ada pihak surau panggil ustaz-ustaz, kita pula tak nak. Itu ruginya. Maka jom, kitalah yang akan membawa diri kita untuk tidak lalai pun kita, untuk lalai pun pilihan di tangan kita. InsyaAllah kita akan jumpa pada pertemuan yang akan datang di bab kisah keberanian Imam An-Nawawi berdepan Raja Az-Zahir. Ya, kisah keberanian Imam Nawawi berdepan dengan raja. Kan konflik yang kita sebut pada permulaan hari itu, dia pernah konflik, dia keluar fatwa yang tidak disukai oleh raja dan sebagainya, dia kena buang daerah. Ini orang-orang ada ilmuan. Sebab tu saya suka, kalau orang tak suka kat saya pun saya tak ada masalah apa-apa. Sebab kita hanya bawa mereka kepada Allah dan Rasul, bukan bawa mereka kepada kita. Yang tu perkara paling besar sekali. Ya, insya-Allah. Baik, 1-2 soalan sebelum tutup. Silakan. Sila tuan. Okey. Oh, nama buku. Okey, baik. Al-Imam An-Nawawi ni, dia menulis ni, dia himpun kitab Riyadhus Salihin. Kan, kitab taman orang-orang saleh. Tapi disebabkan kitab tu banyak, ribuan hadis. Jadi dia pilih di antara hadis-hadis yang paling sahih ni, yang bagi mudah kita belajar. 40 je. Tapi kalau kita faham yang 40 ni, seumpama kita sudah memahami asas kehidupan dalam agama. Asas kehidupan dalam agama tu dah ada dah. Maka yang ni tu, sebab tu hadis 40 ni kalau kita mengikut kata ulama fiqh Imam Syafi'i adalah macam satu wajib kita belajar untuk kita menguasai dan memahami asas agama. Sehingga ada apa ustaz-ustaz kata, kalau kita tak mengaji hadis 40 ni kita buta ilmu. Kita buta ilmu. Melainkanlah kita tak baca yang ni, tapi kita baca Riyadhus Salihin. Yang tu lain lah. Atau kita baca Sahih Bukhari, kita baca Sahih Muslim, Sunan Tirmizi kan, dan sebagainya. Maka kenapa hadis 40 ni? Maka kalau kita baca tulisan Imam An-Nawawi, dia punya petunjuk adalah bagi memudahkan kita memahami agama, dan dia memilih yang paling sahih dan paling mudah difahami. Untuk kita faham mudah, untuk kita kita panggil isi hidup kita dengan amalan yang mudah. Sebab tu dimulakan dengan apa? Niat dulu. Dalam kitab ni dia akan mula dengan niat dulu. Hang niat tak kena, calur bete, calur kerteh. Out. Kan? Hang main masjid, niat betul, syurga pada tempat hang. Hang main masjid sebab nak jadi pengurusi, minta maaf. Habis. Sebab nak melobi dan sebagainya, habis. Iaitu ini kaedah yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Baik. Lagi satu? Sila tuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan dunia hari ini, menuntut ilmu, apakah syarat-syarat menuntut ilmu? Ada setengah dunia hari ini yang menuntut ilmu menggunakan YouTube ataupun media sosial. Bagaimana kaedah yang sebenar untuk menuntut ilmu?
Okey, baik. Kaedah menuntut ilmu tidaklah disebut secara direct. Nabi tak pernah sebut wajib bertalaqi, maksudnya begitu. Tetapi melihat kepada sahabat yang ketika menuntut ilmu dengan Nabi ni kadang-kadang minta nasihat, mereka duduk seperti duduk tahiyat awal sehingga bersentuh antara lutut mereka dengan lutut Nabi SAW. Macam tu punya keadaan. Maksudnya dia menuntut ilmu tu bukan sekadar nak pandai, tapi nak mengambil barakah atas ilmu yang Nabi sampaikan. Nak belajar ilmu hadis. Bila dia mengaji ni duduk rapat-rapat. Saya memang setiap kuliah saya panggil duduk rapat. Tapi sekarang kita SOP, tak boleh panggil. Nanti kita dipersalahkan. Dulu setiap kuliah saya akan panggil tuan-tuan minta tolonglah mai duduk rapat. Kalaupun kita tak reti ilmu, tapi kita dah dapat sunnah besar daripada Nabi SAW. Ini. Jadi kaedah dia sebenarnya tidaklah mengatakan awak tu kita tu wajib bertalaqi, tetapi dengan bertalaqi dengan guru atau dengan ada kitab yang sahih, maka itu boleh menjamin ilmu yang sahih dapat kita. Kalau kita mengaji melalui YouTube, boleh tak? Boleh, sebagai penambahan. Saya sendiri, kereta saya ada thumb drive yang memang saya slot terus. On saja keluar ceramah. On saja keluar ceramah daripada orang-orang yang ada PhD, orang-orang ada master, semua yang bercakap tentang kebenaran. Jadi yang tu sambil gitu, tapi masa nak bercinta dengan isteri off lah. Sebab nak kata I love you apa semua tak dengar lagi. Jadi yang ni dulu. Kita dekat rumah ada kitab baca, bila ada masalah, ni kita baca ada masalah. Okey, orang yang ada kitab ni, dia baca, kemudian dia rasa macam tak berapa faham. Ambil gambar, send kat Ustaz Amran. Simple. InsyaAllah ada masa segera saya jawab. Kalau saya lambat jawab, mesti saya dalam kuliah atau sebagainya. Itu perangai saya. Saya suka macam tu. Kalau nombor saya semua orang nak, bagi je, tak ada masalah. Esok supaya kok mereka boleh jadi teman saya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, sungguh. Ya, maka tidaklah kata kita perlu bersyarat wajib begitu, wajib begini, wajib tak. Sekurang-kurangnya kita kena pastikan ilmu kita tu sahih. Ada orang berguru, tapi hadis yang mereka dapat semua palsu belaka. Ada orang berguru ni dengan jalan tarikat sehingga sampai satu ketika tak payah solat, hanya menggunakan niat semata-mata, dan ini pun bahaya juga. Ya, sebab tu kita berguru kita paling besar adalah Al-Quran dan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kesahihan, yang lain-lain insya-Allah kita terbuka dan bebas untuk memilih caranya. Wallahu a'lam. Okey, sampai di sini dulu. Moga-moga Allah kurniakan kita kebaikan. Satu lagi nak bagi tahu, kutipan untuk wakaf madrasah banat saya, madrasah perempuan berbaki yang diperlukan lebih kurang 16,000 lagi daripada 38,000. Tadi dah dapat, boleh tahan jugalah. Lebih kurang, ya.